Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang kemiskinan dalam masyarakat. Pembentang yang pertama ialah Nur Syahila binti Isa, nombor matrik 206969. Pembentang yang kedua ialah Loh Ziai, nombor matrik 206488. Pembentang yang ketiga ialah Nur Auni Nabila binti Maliki, nombor matrik 208439. Dan saya, pembentang yang terakhir, Nur Ibn Izzati binti Muhammad Joki, nombor matrik 205293. Kemiskinan menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat merupakan tidak berharta benda dan juga serba kekurangan. Gambaran kemiskinan menghubungkan beberapa kata kunci seperti kekurangan, kesusahan, keperitan dan kepayahan hidup yang dihadapi oleh seseorang individu, sebuah keluarga dan juga sebuah komuniti. Usaha mengukur kemiskinan sering dirujuk kepada kaedah mudakira seperti pendapatan isi rumah sebulan dan juga bilangan tanggungan. Kaedah ini diguna pakai dengan meluas bagi memudahkan penentuan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sama ada dalam bentuk tunai ataupun subsidi. Walau kemiskinan yang dialami oleh sebuah negara sukar untuk diukur, akan tetapi ekonomi sebuah negara dikatakan mundur apabila KDNK per kapita sebuah negara berada pada tahap yang rendah. Negara Malaysia yang masih berstatus negara yang membangun tidak terlepas untuk menghadapi masalah kemiskinan. Malaysia perlu melakukan pelbagai penambahbaikan supaya perkembangan ekonomi menjadi stabil dan memberikan pulangan yang lumayan kepada negara. Hal ini dapat kita saksikan apabila kita berjalan di Kuala Lumpur, pasti akan menemukan ribuan keluarga yang menghadapi kesusahan. Situasi ini tidak termasuk dengan sebahagian besar yang dipinggirkan di seluruh negara, di Sabah dan juga di Sarawak. Pendidikan dikatakan menjadi salah satu jalan kepada masyarakat untuk membebaskan diri daripada kepompong kemiskinan. Pendidikan yang dimiliki memperuntukkan seseorang individu tersebut mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, semakin cerah peluang mereka untuk mempunyai taraf hidup yang baik. Akan tetapi, tidak bermaksud individu yang tidak mempunyai pendidikan tidak boleh memperbaiki taraf hidup mereka untuk keluar daripada kemiskinan. Kemiskinan perlu dikupas dengan teliti dengan memahami punca kemiskinan dan falsafah pemikiran yang berdebat tentang kemiskinan, kerana kemiskinan adalah masalah yang ada di mana-mana ceruk dunia walau bagaimana maju dan bertamadun sebuah negara itu. Miskin bukan hanya didefinisikan sebagai individu yang berpendapat kurang dari nilai tertentu setiap hari, tetapi kekangan dari segi keupayaan untuk memenuhi keperluan asas berdasarkan faktor dan konteks tertentu. Banyak faktor yang saling berkait yang boleh menjejaskan tahap pendapatan dan keupayaan. Peluang dan kapasiti untuk mendapatkan pendapat yang mencukupi. Untuk perbezaan sistematik dan sistemik dalam kebebasan yang dinikmati oleh lelaki dan perempuan dalam masyarakat yang berbeza. Ketidaksamaan tidak dapat dikurangkan dan perbezaan pendapatan atau sumber. Sementara itu, penanda aras baru dalam pengukuran kemiskinan berasaskan potensi dan keupayaan seseorang dalam mencari hasil hidup dalam menampung kehidupan dan bukannya hasil yang diperolehi daripada keupayaan. Bukan itu sahaja, skop dan liputan kemiskinan diperluaskan bagi meliputi pelbagai faktor dan elemen lain dan bukan bersandarkan pada satu garis dan tahap pengukuran konvensional. Dari segi faktor geografi, biologi, sosial dan konteks dalam seseorang individu, antara lain, memberikan impak berbeza terhadap jumlah hasil dan juga pendapat diperolehi. Baiklah, saya akan menceritakan beberapa aktiviti praktikal yang dapat kita jalankan di sekolah bagi mengelakkan masalah kemiskinan dalam masyarakat terus berlaku. Okey, aktiviti pertama, kita boleh mengadakan bengkel kemahiran secara percuma. Ia tersedia untuk pelajar bagi meluahkan bakat terpendam masing-masing. Antara bengkel kemahiran yang boleh kita adakan adalah bengkel memasak, mengayam tikar mengkuang, menjahit, menyulam bunga pada baju atau seragam.
dan juga pembaikian dan kimpalan. Baiklah, aktiviti yang kedua adalah ceramah. Kita buat program track our alumni. Kita jemput bekas pelajar daripada sekolah tersebut untuk bagi pencerahan kepada pelajar yang tidak ingin menyambung mana-mana pelajaran ke institut tinggi dan memberikan cadangan kepada mereka untuk memohon mana-mana pekerjaan di bawah sektor swasta maupun kerajaan di bawah bidang kemahiran. Baiklah, aktiviti ketiga yang dapat kita jalankan adalah Hari Keusahawanan setiap tahun. Hal ini sangat penting supaya pihak sekolah dapat melihat bakat terpendam para murid di dalam perniagaan, dan juga pihak sekolah boleh menyediakan hadiah yang lumayan kepada pelajar yang memperolehi keuntungan yang tinggi, di mana Hari Keusahawanan ini memerlukan 100% modal pelajar sendiri. Baiklah, aktiviti yang keempat adalah program food bank untuk pelajar yang memerlukan, dan program ini juga dapat menjimatkan duit belanja pelajar yang tidak berkemampuan. Baiklah, program yang kelima adalah program mentor dan menti. Mentor dan menti ini juga boleh terlibat antara pelajar senior dan juga junior maupun guru dan pelajar. Okay. Program mentor menti ini menyediakan modul tentang kehidupan luar supaya minda pelajar lebih terbuka akan peritnya kehidupan luar tanpa wang, tanpa duit. Baiklah, aktiviti praktikal yang keenam adalah bantuan dari semua segi, sama ada kewangan, nasihat dan lain-lain. Bantuan ini disediakan untuk pelajar yang tidak berkemampuan dan miskin. Baiklah, aktiviti praktikal yang terakhir adalah di dalam kelas. Aktiviti pembelajaran di dalam kelas di mana guru memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar yang berintelektual. Okeylah, guru boleh menerapkan budaya kepada pelajar untuk berjimat, berniaga dan juga merebut segala peluang yang ada di depan mata. Baiklah, sekian sahaja aktiviti praktikal daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Kesimpulannya, walaupun negara kita telah mencapai abad ke-21, namun masalah kemiskinan masih lagi menjadi masalah besar kepada negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana masih terdapat jurang antara golongan kaya dan golongan miskin. Namun, masalah ini boleh diatasi dengan beberapa inisiatif tertentu. Pihak kerajaan merupakan elemen utama yang bertanggungjawab dalam membantu golongan miskin. Bantuan kerajaan tersebut bukan sahaja dapat membantu golongan miskin, malah dapat membantu negara menjadi sebuah negara yang maju kerana mempunyai rakyat yang proaktif dan berdaya saing. Selain itu, golongan kaya seperti usahawan-usahawan tertentu juga berperanan dalam membantu golongan miskin melalui aktiviti-aktiviti sosial. Hal ini bukan sahaja dapat membantu golongan miskin, malah mereka dapat meningkatkan imej mereka sendiri. Justru itu, imej negara kita juga akan meningkat kerana mempunyai masyarakat yang saling bantu-membantu antara satu sama lain. Maka, negara asing akan tertarik untuk melabur ke dalam negara kita. Kesannya, ekonomi negara kita akan meningkat dan menjadikan negara kita lebih maju serta mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lain di pesada dunia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.